Okey, seterusnya kita lihat kepada tajuk 14, ya, kemakmuran negara. Ini yang kamu cakap tadi. Kamu mungkin sampai sudah bab 8. Okey? Jadi di bab 8 ada 2 bab. Jadi macam cikgu cakap tadi, tajuk 12 ada 4 bab, tajuk 13 2 bab, mungkin dijadikan satu. Tajuk 14 ada 2 bab. Okey, jadi di sini babnya 7 membina kesejahteraan negara dan bab 8 kemakmuran negara. Okey, yang ini ialah contohnya ya, yang kamu sudah belajar bahasa Melayu, sukan, rukun negara. Okey, jadi itu ialah untuk soalan fakta. Dari sini jugalah soalan kebat tu dikeluarkan ya. Okey, ini ialah yang kamu belajar tentang bab 8, bab 7, bab 8 di IB dan di PN. Okey. Jadi apa sebenarnya? Kamu nampak ni, inilah dia nanti soalan kebat. Kami mahu murid itu dia ada jati diri, semangat, sayangkan negara, sanggup berkorban untuk negara, perpaduan, bertoleransi antara kaum ini kaum itu dan menghargai pejuang pemimpin. Bukan senang dia menjadikan seperti hari ini. Ya. Okey, jadi itulah contohnya. Ini pun cikgu sudah terangkan juga daripada K ini kewarganegaraan inilah dibentuk soalan-soalan kebat. Ya. Ini menilai, mengaplikasi, membuat pertimbangan. Okey. Okey, contoh soalannya ya. Seandainya anda seorang wartawan, bagaimanakah anda meyakinkan bahawa slogan bahasa jiwa bangsa mampu memupuk perpaduan kaum? Okey, ini pendapat kamu. Tiada di dalam buku. Ada dalam buku slogan bahasa jiwa bangsa sebab kita mau memertabatkan bahasa Melayu supaya semua bangsa guna bahasa Melayu. Jadi orang tanya bahasa apa? Bahasa Melayu. Tidaklah campur-campur bahasa Inggeris sebagainya. Okey, itu soalan struktur. Soalan esei contohnya. Ambil tengok soalan 2. Rukun negara bukan sekadar dilafazkan masa perhimpunan sekolah, tetapi perlu dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian. Ini namanya stimulus. Ya. Ini namanya stimulus. Maksudnya dia terus tidak minta kamu cadangkan langkah-langkah. Cadangkan langkah-langkah mencipta. Ini rukun negara tidak hanya dicakap tetapi perlu dihayati. Jadi diamalkan. Jadi ini kalau dihayati, diamalkan maksudnya soalan mengaplikasi. Apa yang kamu aplikasi rukun negara dalam hidup kamu? Rukun negara kena ingat balik, percaya pada Tuhan. Ada tak kamu menghayati rukun negara? Ya, dengan sembahyang, bersolat. Dengan adanya kita tu tenteram jiwa kita. Itu rukun negara. Adakah kamu setia kepada raja dan negara? Ya, kamu tak melanggar undang-undang, kamu menghormati yang di-Pertuan Agong. Dan seterusnya lah sampai kesopanan dan kesusilaan. Jadi itu namanya mengaplikasi. Okey? Jadi kamu kena bagi sampai dapat 8 markah dan di bawahnya inference. Tuntasnya rukun negara adalah begitulah. Pandai-pandailah. Kalau ada peribahasa, masukkan peribahasa. Okey? Di mana bumi berpijak, di situ langit dijunjung. Maksudnya di mana kita berada, kita mestilah ikut rukun negara. Contohlah, barulah pemeriksa wah kagum dia tengok ya. Okey, dalam tajuk yang terakhir, tajuk 15 tingkatan 5, kamu juga ada 2 bab. Tetapi kalau kamu nampak 2 bab ni, bab 9 sahaja dia sudah pecahkan. 15.1, 15.2 dan juga bab 10. Jadi daripada tingkatan 5 semua tajuk tadi, yang paling banyak keluar adalah tajuk 12 ada 4 bab dan tajuk 15. Jadi kalau kamu mau fokus tingkatan 5, kamu jangan tinggalkan tajuk 12 dan tajuk 15. Mesti. Dalam tangan kamu mesti ini. Tapi mesti belajar semua sebab soalan objektif struktur kita tak tahu kan. Tapi kalau mau berfokus tingkatan 5, alang-alang bacalah semua buku tingkatan 5 tu ya. Tapi tingkatan 4 jangan diabaikan. Jadi inilah kalau tingkatan 4 nanti mungkin boleh tanya cikgu. Macam mana perincian bab-bab ni cikgu? Berapa tajuknya kalau tajuk sebab dia ada lagi daripada tajuk 10, 11 kan sampai ke 15 ni yang lebihnya tingkatan 4 lah. Tingkatan 5 dia mula tajuk 12 saja. Okey, jadi ini asas pembinaan dasar luar Malaysia. Dia sudah mengkaji apa sebenarnya dasar luar Malaysia ni. Bangsa Bersatu, Commonwealth. Kenapa kita ada dasar luar Malaysia? Apa tu dasar luar Malaysia? Kemudian pemantapan dasar luar Malaysia. Dimantapkan. Ini asas. Ya, asas basic.
kita kawan ini, kenapa kita tak kawan komunis dulu-dulu? Sekarang kita kawan dengan China. Paling banyak beli minyak sawit kita ialah negara China sebab rakyatnya banyak. Kenapa? Contoh ya, itu. Kemudian kita mantapkan, kita sudah ada, kita mantapkan. Kenapa? Kita tak mau, contohnya kita tak campur tangan. Mana-mana negara kita sokong semua. Ini 6. Dalam kerajaan-kerajaan Islam ada satu pertubuhan namanya OIC. Jadi Malaysia berada di dalam semua pertubuhan ni supaya kita saling sokong menyokong ya. Okey, dan yang di dalam bab 10 ialah kecemerlangan Malaysia di persada dunia. Maksudnya di situ kita melihat apa yang istimewa di Malaysia ni di rantau dunia ni. Kalau dikata okey, cikgu bagi tahu kamu ya, kalau dikata serantau bermaksud itu ialah Asia Tenggara, ASEAN. Kalau dikatakan global bermakna itu dunia. Ya, satu dunia. Jadi kita melihat juga isu kemanusiaan, mungkin soalan akan keluar isu kemanusiaan sebab ini yang banyak berlaku. Palestin, ya, apa sumbangan Malaysia pada negara Palestin, dulu Rohingya, Syria, itu negara luar. Kita tak memihak tetapi kita punya dasar luar, Malaysia menyokong negara yang tertindas. Okey, dan di situ ialah wawasan Malaysia menuju masa hadapan. Okey, setakat ini fahamkah? Kita lihatlah dulu satu soalan yang mungkin dikeluarkan. Okey, ini soalan struktur. Malaysia berusaha untuk tidak campur tangan dalam konflik berlaku mana-mana negara. Ini namanya stimulus ya. Dia bagi tahu kamu awal-awal tidak campur tangan mana-mana negara. Kenapa? Kenapa Malaysia tak campur tangan? Jadi banyak kebaikan kan kalau kita tidak campur tangan. Macam harian kita lah, kalau kita tak sibuk negara orang jiran sebelah punya hal, bagus lagi. Kita urus negara kita, tapi kita bantu. Kalau dia perlu pertolongan, kita bantu. Jadi ini pendapat kamu, ya, pendapat. Jangan kaitkan dengan cerita dulu-dulu, tapi kalau sebagai bukti boleh. Ini pernah terbukti semasa. Tapi ini soalan struktur, 4 markah sahaja. Esei, ya. Dasar luar hari ini lebih mengutamakan kepentingan ekonomi. Berikan hujah anda. Di sini kamu kena menganalisis. Betulkah dasar luar Malaysia sekarang mengutamakan ekonomi? Memang betul. Dulu kita tak kawan komunis kan negara China, tapi sekarang kita kawan. Kenapa? Sebab ekonomi. Sebab negara China ni banyak rakyatnya, dia semua orang di dunia mesti guna minyak masak dan kita harap minyak masak kita tu, kelapa sawit kita dibeli oleh China. Mereka tak boleh tanam kelapa sawit sana. Mereka mengharapkan minyak daripada luar. Jadi kita bersaing dengan minyak soya, jadi kita berlawan di sana. Ya. Okey, jadi itulah antaranya kenapa kita mesti berkawan dengan, walaupun dasar luar kita tidak menyokong agenda komunis, negara komunis, tapi kita kerana ekonomi kita berkawan. Jadi dasar luar ialah hala tuju. Ya, Malaysia sebagainya. Okey, ini antaranya lah. Contohnya lagi soalan 3. Bagaimana mengekalkan keamanan dunia? Bagaimana keamanan dunia dapat dikekalkan? Ini terus soalannya, tiada stimulus. Jadi kamu kena bagi mencipta idea lah. Apa idea cara mengamankan dunia ni sekarang aman lah ceritanya secara keseluruhan. Tidak campur tangan, politik negara luar. Ya, banyaklah. Okey? Jadi inilah dia ya pengetahuan yang kamu belajar fakta. Kemudian cikgu ada cerita tadi pasal pemikiran sejarah dan juga elemen kebat tu kewarganegaraan nilai. Jadi inilah dia yang dikeluarkan di dalam peperiksaan ya, pengetahuan dan juga yang lain-lain. Alright, jadi cikgu rasa okey, ini antara calon ya, macam mana kamu mau meningkatkan untuk menjawab kebat. Kamu kena biasakan menjawab soalan kebat dari sekarang ya. Biasakan, asal nampak kebat ni. Okey, macam mana? Tengok dia punya. Sekarang kalau kamu pakai buku iPro, cikgu antara penulisnya, kami memang ditekankan supaya pelajar tu tengok di situ. Ada lagi dia punya contoh jawapan. Dan kalau kamu nampak kebat, ada inference lagi diterangkan di situ ya. Contoh inference. Biarpun satu ayat, tolong tulis inference dalam soalan kebat. Jadi biasakan menjawab soalan berunsur kebat. Pula ni. Okey, jadi practice make progress. Maksudnya untuk menjadi maju, berkembang, kita mesti banyak buat latihan. The more you practice, the better you get. Paling banyak dapat banyak buat latihan, bertambah baguslah kamu punya
pengetahuan yang kamu dapat hasilnya. Okey, jadi cikgu berhenti di sini. Ada apa-apa soalan? Ada apa-apa soalan? Okey, cikgu mau kasih nampak kamu ada satu. Ini antaranya ya, ini cikgu cipta sendiri. Antara produk kebat yang ini ialah daripada jalur gemilang ya, cikgu cipta macam mana pelajar boleh menggunakan pengetahuan jalur gemilang ni untuk menjawab soalan kebat. Ini cikgu jual RM1.50 ya. Adalah cikgu menjual sikit. Ini ialah prinsip rukun negara. Dia ada 5 prinsip rukun negara. Cikgu di sini ada 25 ayat. Yang tadi itu 30 ayat ya. Contoh-contoh macam mana daripada berani. Daripada berani contohnya apakah yang boleh kita tulis yang kena match jugalah, kena match ya. Apa yang kita perlu tulis di situ berkenaan dengan kebat. Contohnya berani memperjuangkan. Ini kan berani salah satu unsur daripada warna merah, elemen merah kan daripada jalur gemilang. Okey, nanti kita akan buka sekolah lah. Kalau kamu mau beli, kamu kasih tahu cikgu. Cikgu akan melalui guru kelas kamu ya. RM1.50 saja, dia dalam saiz A4. Cikgu sudah siap laminate ni. Jadi bolehlah masa menjawab kebat, mungkin boleh rujuk-rujuk lah di sini ya. Alright, jadi cikgu berhenti di sini.